Menurut riwayat yang saya dengar, iaitu Syekh Abdullah ni, Tok Guru Hajilah Lubuk Tapah, kalau dia pakai baju, dia mesti tuck in baju pakoda dia, baru dia pakai. Faham? Baru dia pakai sarung, tuck in, baru dia pakai baju yang baju luar lah. Barulah nanti sah solat dia, tak ada masalah. Itu satrul aurati. Yang selanjutnya apa? Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat maksudnya dada dia menghadap kiblat. Bisadrihi ay yastaqbila al-musalli ainal ka'bati bisadrihi. Iaitu dia menghadap kiblat ainal ka'bah. Menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, menghadap kiblat kena ainul ka'bah. Ustaz, kalau kita kat sini panjang sangat, macam mana nak ainul Kaabah? Ini ditarjih oleh ulama Syafi'iyah, dia bahas. Ya, itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi kita pakailah mazhab lain, yang mana mazhab Maliki dan mazhab lain yang dicari adalah jihatul Kaabah, bukan ainul Kaabah. Sebab Kaabah kita dah tahu berapa meter, betul? Saya tak hafal lah meter dia, boleh kira lah. Pergi umrah nanti bawa measurement. Kalau polis tak pukul tak tahulah. Kira berapa meter contohnya. Kalau ainul Kaabah soft dia lebih dari itu, tak sah lah. Itu isunya. Maka kita pakai pendapat selain mazhab Syafi'i, selain Imam Syafi'i, contoh dia mazhab Maliki, Imam Malik dan lainnya, boleh jihatul Kaabah. Jihatul Kaabah berarti arah Kaabah. Arah Kaabah berapa? Menurut mazhab Maliki dia ada dua. Dia ada jihatul kubra, dia ada jihatul sughra. Arah yang besar dan arah yang kecil. Arah yang besar berarti berapa? 45 derajat. 45 ya. Darah apa? Yang kecil berarti kurang dari 45. Saya lupa berapa derajat ni. Itu saya dah ada bahas dah. 90 ni 90 ni. 90. 90 derajat ini jihatul kubra, 45 derajat jihatul sughra. Menurut kaul yang muktamad dalam mazhab Maliki, dia kena jihatul sughra. Ini isu dia, pembahasan dia panjang. Kalau ada tuan-tuan puan-puan pergi menziarahi anak yang belajar kat Morocco, pergi solat dekat Masjid Qarawiyyin, jangan terkejut kalau ada orang solat semua miring ke kiri. Ini kerana khilaf yang terjadi di Masjid Qarawiyyin tentang kiblat, yang mana nanti tarjih baina jihatul sughra dan jihatul kubra, yang pembahasan dia saya dah jelaskan dalam beberapa buku saya. Istiqbalul kiblati. Okey, selanjutnya wadukhulul waqti, dan masuknya waktu. Wadukhulul waqti iaitu masuknya waktu. Ustaz, saya malas nak solat besok, saya nak kumpulkan semua solat saya waktu apa? Waktu malam tu saya solat habis dah. Faham tak? Waktu malam saya solat habis penuh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Kena tunggu dah masuk baru boleh solat. Kalau tak nanti saya solat semua habis tu, 2 hari saya tak payah solat sebab dah solat dulu. Dah apa dia panggil, takjil solat, tak boleh. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan dia kena tahu bahawa solat tersebut fardu. Bahawa ini solat zuhur ini fardu. Wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan, dan dia tidak boleh beriktikad bahawa salah satu fardu daripada fardu-fardu solat itu adalah sunat. Dia tak boleh. Dia kena apa? Dia kena beriktikad bahawa fardu ini adalah fardu. Kalau dia beriktikad fardu ini adalah sunat, maka tidak sahlah solat dia. Contoh dia apa? Baca Al-Fatihah. Fatihah ni sunat je, tak wajib. Contoh dia, tapi dia baca. Tapi kerana dia niat ini adalah sunat, maka tak sah. Faham? Ini wajtinabul mubtilati, dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Contoh dia apa? Iaitu buka aurat ketika solat. Dia kena ijtinab. Ternyata ada angin sarung terbuka, Ustaz. Kalau dia tutup terus, maka sah solat dia. Ada angin buka, tak apalah, biar buka, biar orang nampak. Contoh dia, ini tak sah lah. Tak sah lah. Tak sah. Dia kena terus buka, terus tutup. Itu tak ada masalah. Begitu juga dia tengah sembahyang, sekali ada ketok, ini najis, terus tolak. Faham? Terus buang. Contoh dia najis tersebut, ini tak apa, ini sah. Faham? Tapi kalau dia tak nak buang, dia biarkan. Yalah, nantilah saya buang. Tak sah lah solat dia. Al-ahdatsu isnani. Hadas-hadas itu ada 2 jenis. Azgharu, betul? Betul lah? Betul lah. Azgharu wa akbaru. Ada yang kecil, ada yang besar.
Fal asgharu adapun hadas yang kecil ma aujaba al wudu'a, iaitu hadas kecil adalah yang mewajibkan untuk berwudu. Wal akbaru ma aujaba al ghusla, sedangkan hadas yang besar adalah apa yang menyebabkan dia untuk mandi. Lalu dia teruskan al-auratu, itu pembahasan dia dah jelas lepas ni. Yang dah lepas kelas-kelas yang telah lepas. Al-auratu adapun jenis-jenis aurat itu arbaun, ada 4. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fi salati ma baina surrati wa rukbah. Aurat lelaki secara mutlak sama ada dalam solat atau luar solat adalah antara pusat dengan lutut. Okey. Dan amat ini adalah perempuan hamba sahaya yang mana dia dalam solat adalah apa? Ma baina surrati wa rukbah. Jadi pertanyaan dia wa auratu, terus wa auratul hurrati, ini nanti ada pertanyaan. Wal auratul hurrati fi salati, perempuan yang merdeka, aurat dia kat mana? Aurat dia dalam solat adalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain, iaitu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani, adapun aurat perempuan merdeka dan amat di depan perempuan yang ajanib. Perempuan ajanib ni apa? Perempuan di depan lelaki yang bukan suami dia atau bukan mahram dia, maka seluruh badan tanpa terkecuali. Oh, mazhab Syafi'i berarti kena pakai niqab. Ya, mazhab Syafi'i asalnya kena pakai niqab. Ustaz, kat Malaysia ni banyak perempuan tak pakai niqab, macam mana? Jangan risau. Faham? Kerana khilaf. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Bajuri meriwayatkan satu pendapat yang mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kan? Iaitu apa? Itu adalah apa? Adalah illa ma dhahara minha itu apa? Iaitu kamu kena dan tidak bolehlah perempuan-perempuan itu menunjukkan perhiasan mereka, iaitu aurat mereka, kecuali apa yang terlihat daripadanya. Terlihat daripadanya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Boleh buka dalam kitab Bajuri kepada Fathul Qorib, bab kalau tak salah tentang khitbah, kalau tak salah juz 2, munakahat, itu dia membahas tentang perkara tersebut. So ada kaul dalam kes pada hari ini. Tapi dalam mazhab 3 mazhab yang lain, memang dalam luar semayang adalah jami'u badaniha illal wajhi wal kafain, selain wajah dan kedua telapak tangan. So tak ada masalah. Jangan nanti balik semua kena pakai niqab. Tak boleh lah macam tu. Kita hidup pada hari ini mungkin agak susah untuk bermuamalah dengan niqab. Nak ambil gambar pasport pun kena buka wajah, kan? Nak kena ambil gambar itu. Tapi kalau yang nak pakai niqab tak ada masalah. Yang tak nak pakai tak ada masalah. Yang penting tutup aurat. Lalu ada yang berpendapat, Ustaz, boleh tak kalau kita buka aurat? Atau ada tak kaul yang mengatakan perempuan boleh tak pakai tudung? Contoh dia, kan? Jawapan dia tidak ada. Tidak ada. So perempuan di luar solat wajib, luar solat ke dalam solat wajib tutup kepala, wajib pakai tudung lah. Yang kata rambut bukan aurat, katanya dalam mazhab Maliki ada aurat ini, ada yang mughallazah, ada yang mukhaffafah. Dia riwayatkan macam tu, ada dalam mazhab Maliki, ada pendapat tersebut. Dia salah faham. Mazhab Maliki tentang aurat mukhaffafah dan mughallazah itu dalam solat. Faham? Dalam solat. Kerana ada hadis contoh dia tak ada pakaian, macam mana akhirnya dia boleh solat dalam keadaan menutup selain farji dia lah tu, iaitu tempat tutup dia, itu sahaja. Faham? Ini yang dia bahas. Dia pembahasan tentang khilaf dalam mazhab Maliki dalam hal solat. Kes. Tapi di luar solat tidak ada pembahagian mughallazah dan mukhaffafah. Kalau ada yang nak menghalalkan bukan aurat bagi, maksudnya tak pakai tudung bagi perempuan, tak berhijab bagi perempuan, perkara tersebut tak betul. Tapi kalau ada perempuan yang tak pakai tudung, contoh dia, yang ada pada hari ini, kita tidak boleh terus menghukumi. Kita kenalah tasamuh dalam hal apa? Dakwah. Mungkin dia belum sampai hidayah untuk lebih tinggi, kita doakanlah dia suatu saat dia boleh tutup aurat. Kan selesai, kan?
Janganlah kita nak amar ma'ruf nahi munkar, kita kena boikot dia. Amar ma'ruf nahi munkar, dia susah, kita kena rotan, kita kena tangkap dia, kita kena apa? Tak boleh lah macam tu. Kerana apa? Tugas orang awam yang tak berilmu adalah ingkar fil qalbi, bukan bil lisan, bukan bil yad. Ini orang awam. Ingkar dalam hati, tak payah cakap. Yang awam ni tak payah cakap, diam je. Husnuzon, berhusnuzon, dia terpaksa buka aurat. Kenapa? Mungkin kalau dia tak buka aurat tu, dia tak dapat kerja. Contoh dia, iman dia masih lemah. Contoh dia, kita doa semoga iman dia kuat, dia boleh tutup aurat. Ini maksud dia. Kalau yang dah ulama bila ditanya kena jawab lah. Faham? Kerana amar ma'ruf dia bilisan. Tapi tak bolehlah ulama tu jom kita bunuh dia. Tak bolehlah, na'udzubillah min zalik. Jom kita tangkap bakor dia, na'udzubillah min zalik. Tak bolehlah tu semua tak betul. Faham? Lepas tu yang berkewajipan untuk menjelaskan meletak amar ma'ruf nahi munkar bil yad dengan tangan, itu hanya pihak kerajaan. Kalau kerajaan tak buat, itu biarlah kerajaan yang tanggung, kita ni diam cukuplah. Faham? Kita ni orang bawah, kita rakyat marhayan ni kita tutup mulut. Dan yang penting kita ingkar dalam hati, selesai. Basuh wa auratul ghurrati wal amatihi dan ajanib jami'ul badani wa inda maharimihima wan nisa'i ma bainas surrati war rukbah. Sedangkan di tepi atau di sebelahnya mahram dan juga perempuan, iaitu maksudnya perempuan dengan perempuan ataupun perempuan tersebut dengan mahram dia, maka ma bainas surrati war rukbah, iaitu apa di antara pusat sampai lutut. Jadi kalau ada anak perempuan, kalau dia dah balighah, maka jangan bagi dia buka antara pusat dengan lutut di depan mahram dia lah lelaki, tak boleh. Faslun ay hadza, adapun ini suatu fasal, arkanus solati, adapun beberapa rukun solat itu sab'ata asyara, ada sebanyak 17 rukun solat. Faham? Rukun solat. Rukun solat ni maksudnya apa? Benda yang wajib untuk dia buat di dalam solat tersebut, di dalam ibadah tersebut. Ini ada 17, sab'ata asyara, sebanyak 17. Al-awwalu, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Pembahasan niat kita akan sebut di dalam bab khusus sebentar lagi, tak lama. Yang kedua as-sani, yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu apa? Allahu akbar. Faham tak? Allahu akbar. Ini maksudnya takbiratul ihram. Macam mana bentuk-bentuk takbiratul ihram? Kalau saya tak salah, dia ada pembahasan bab khusus tentang takbiratul ihram. Ada. Okey, ini syurutu takbiratul ihram sittata asyara. So nanti kita bahas tersebut tentang takbiratul ihram. Cuma lafaz takbiratul ihram ayyakula al-musalli awwala salatihi Allahu akbar. Wala yadurru takhallulu yasirin atau takhallulu yasiri wasfin, atau tak ada masalah kita letak satu kalimat yang menengahi antara Allah dengan akbar. Bi ayyakuna aqalla min salasi kalimatin, dengan syarat dia sedikit daripada 3 kalimat. Contoh dia Allahur Rahimu akbar, boleh. Au Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Wala yadurru aidan takhallulu adati ta'rif, dan tak ada masalah juga kalau kita beri alif lam pada akbar, Allahu al-akbar, bi khilafin nahwi, dan berbeza kalau binahwi dan bi khilafin nahwi Allahu huwa akbar. Ini tak boleh. Kalau Allahu huwa akbaru tak boleh, kerana dia bukan sifat. Kerana dia ada domir, nama dia domir fasal. Okey, itu tentang takbiratul ihram. As-salisu, yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi, berdiri bagi orang yang mampu fil fardi, dalam solat fardu. Berdiri bagi yang mampu dalam solat fardu. Nanti ada pembahasan tentang orang yang uzur. Kalau orang yang tidak mampu macam mana? Boleh duduk. Ar-rabi'u, yang nombor 4 adalah qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Membaca Fatihah kerana apa? Dalam mazhab Syafi'i kita pakai hadis la salata liman lam yaqra fatihatal kitab.
Tak sah solatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Ustaz, saya solat belakang imam. Kira Fatihah saya ikut Fatihah imam lah. Tak sah. Faham? Kerana apa? Dalam hadis tersebut, la solata liman lam yakra'. Apa yakra' tu? Membaca. Tidak ada solatlah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Membaca tu apa? Dia kena sebut sehingga kan telinga dia tu dengar bacaan dia sendiri. Sebab itu imam disunnahkan untuk saktah. Saktah tu berhenti seketika atau berhenti sekejap. Berhenti sekejap sekiranya makmum dapat habis membaca Fatihah dia. Faham? Barulah dia teruskan dengan baca surah. Mazhab Maliki Mazhab Maliki justru makruh bagi makmum untuk baca Fatihah. Kerana bagi dia kalau ada idza quri'al Quran, kalau dibacalah Al-Quran, maka dia dengar wajib untuk mendengarkan. Dia pakai hadis tu. Walhal kita fahami hadis tersebut dalalah dia apa? Penunjukan hadis tersebut menunjukkan kharijah salat. Contoh dia ada orang duduk dekat dalam masjid baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu orang yang duduk kat luar tu janganlah bersembang, duduk dengar dia baca Al-Quran. Ataupun apa? Ada acara pembukaan, ada VIP semua datang, lepas tu dibuka dengan pembukaan bacaan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh dia kan. Lepas tu makmum, bukan makmum, yang hadirin yang dengar tu duduk sembang. Kita tadi semalam tu kita tengok bola. Contoh dia. Tak boleh lah. Dia kena mendengarkan tersebut. Itu maksud hadis tersebut. Tapi mazhab Maliki mengambil hadis itu dalam hal solat. Sehingga kan dia tak boleh membaca Al-Fatihah. Kerana apa? Imam sedang membaca surah, dia kena mendengarkan. Bacaan dia ikut imam. Itu Maliki. Kalau Syafi'i tak, kita pakai hadis yang terus dalalah dia menunjukkan dalam solat. Apakah tersebut? Iaitu la solata liman lam yaqra' Fatihatul Kitab. Berarti apa? Bila imam baca Fatihah, kita dengar ya. Lepas habis je imam baca Fatihah jahri, kita pun baca siri, tapi siri yang sekiranya mendengar atau mendengarkan telinga dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habislah. Faham? Itu sekira dengar di telinga kita. So kalau ada makmum contoh dia tutup mulut. Dari awal habis tutup mulut, contoh sampai habis, kita kena ajar dia lah, bagi tahu bahawa kena baca Al-Fatihah. Itu yang ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang awam macam mana Ustaz? Al-amilah mazhabalah. Tak apalah, dia awam, dia tak tahu. Tapi bila dia dah ajar, dia kena buatlah. Faham? Itu maksud dia. Okey. Al-khamisu, yang kelima adalah ar-ruku'u, rukuk. Rukuk ini adalah inhina. Macam ni itulah. Ini adalah inhina. Selanjutnya apa? Ar-ruku'u was-asalisu, yang nombor 6 adalah at-tuma'ninatu. Tuma'ninah. Tuma'ninah fihi, iaitu tuma'ninah, iaitu apa tuma'ninah lu? Tuma'ninah itu adalah sukunun baina harakataini. Iaitu apa? Diam seketika antara dua harakat, iaitu dua pergerakan. Dua pergerakan, rukuk dengan apa? Rukuk dengan i'tidal atau i'tidal dengan rukuk. Contoh dia i'tidal dengan rukuk pula. Diri dengan rukuk. Ini seketika. Lepas tu bangun. Tuma'ninah. Sujud. Tuma'ninah. Faham? Kerana apa? Rukuk, kalau yang diri tadi of course dia akan baca Fatihah, jadi dah lebih daripada sukunun yasirun kan. Tapi kalau yang lain, dia kena ada tuma'ninah. Tak boleh sembahyang seperti ayam patok makanan. Itu tak salah. Jadi dia terus tak ada sukunun, tak ada diam baina harakatain. Itu tuma'ninah. Dalam hal ruku, bacaan dia bukan rukun. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu bukan rukun, itu hanya sunat. Tapi tuma'ninah itu adalah rukun. As-sabi'u, yang ketujuh adalah i'tidal, iaitu diri seketika. Ini adalah termasuk rukun. Okey. As-saminu,
Asaminu adalah yang ke-8 adalah tumakninatu fihi. I'tidal pun kena tumaknina. Kena tumaknina. Okey. Ustaz, kadar tumaknina tu apa? Kadar tumaknina kat sini dia tak sebut tapi saya sebut. Kadar tumaknina itu adalah kadar membaca subhanallah. Itu kira-kira 1 saat lah kot. Subhanallah. Kan? 1 saat. 1 saat lebih sikit kot. 1 saat. Baso asaminu at-tumakninatu fihi. Atasi'u yang ke-9 as-sujudu marrataini. Yang ke-9 adalah sujud 2 kali. Iaitu sujud 2 kali itu iaitu sujud lalu duduk lalu sujud balik. Al-ashiru yang ke-10 adalah at-tumakninatu fihi, iaitu tumakninah lagi fihi dalam sujud tadi. Al-hadiya asyara yang ke-11 adalah al-julusu bainas sajdataini, iaitu duduk di antara 2 sujud. Ada 2 sujud tu kita kena duduk sekejap. So dalam hal ini ada 2 rukun, nama dia bukan maksudah. Kita panggil al-arkan ghairu maksudah. Arkan yang bukan dimaksud. Apakah dia? Pertama adalah i'tidal, yang kedua adalah julus bainas sajdataini. Dalam 2 rukun ini kita tak boleh terlalu lama. Menurut satu pendapat, kalau rukun itu dilakukan terlalu lama sehingga lebih lama daripada rukun yang maksud atau arkan yang maksudah, seperti rukuk, seperti sujud, seperti tasyahud akhir, seperti berdiri, maka dianggap tak sahlah solat tersebut. Pendapat yang lagi satu mengatakan makruh, tidak batal. Dah habis bateri. Terus ya. Boleh dengar suara? Okey. Tak dengar suara. Nanti suara saya habis pula. Tak tahu. Kena tanya dulu. Okey, saya cuba kuatkan suara. Okey, untuk yang ini apa tadi, rukun maksudah dengan arkan ghairu maksudah. Kalau panjangnya arkan maksudah, arkan yang ghairu maksudah melebihi arkan yang maksudah, maka dalam hal ini pendapat boleh membatalkan solat. Okey, boleh membatalkan solat. Contoh dia apa? Dia i'tidal. Lepas tu dia buat kunut dia tu terlalu panjang. Contoh dia apa? Contoh dia yang buat kunut di masjid dekat Mesir bulan Ramadan sampai 1 jam. Kunut dia tu 1 jam. Itu kalau saya dah batal lah. Kenapa batal? Berani Ustaz Aiman batalkan semayang? Menurut mazhab lain saya tak berani lah. Dan memang kita tahu Mesir ni mazhab dia macam-macam, betul? Kalau test. Okey. Kalau Mesir ni mazhab dia macam-macam. So yang mazhab lain tu tak batal lah kot. Tapi kalau mazhab Syafi'i batal. Kenapa boleh batal? Kerana dia melakukan kunut lebih daripada rukun maksudah, iaitu soal doa kunut sampai 1 jam. Lagipun pengalaman saya dah pergi situ, saya tak tahu. Saya datang, dia kata bacaan kunut dia paling best. Dia tak beritahu kenapa. Bila semayang situ ternyata memang 1 jam. Lah kalau dah 1 jam berdiri tu garu sana, garu sini, harakat salasah. Faham tak? Pergerakan lebih dari 3. Penatlah apa. Kalau yang Arab tu sampai saya tengok tu ada yang ambil ni anak dia lari, bangun dia lari, ambil anak dia. Ini dah lebih 3 pergerakan, batal lah. Maka dalam kes ini bagi saya sebab rukun maksudah. Ini apa, rukun ghairu maksudah. Tapi kalau menurut pendapat lagi satu tidak batal. Walaupun tapi makruh. Cuma kalau 1 jam tu sah lah kot. So kita mazhab Syafi'i kena tahulah benda ni. Kecuali ustaz saya pindah mazhab lain, itu tak terserah lah, saya tak tahu. Tapi harakat salasah tu kena tengok lah. Janganlah 1 jam tu boleh tak buat apa, boleh bertahan tak, tidak ada pergerakan 3 berturut-turut mutawaliyah yang terus menerus. Ini kena tengok dulu. Lepas itu al-julusu bainas sajdataini, julus antara 2
duduk antara dua sujud. As-saniya asyara tama'ninatu fihi, yang ke-12 adalah tama'ninah di dalam sujud tadi. As-salisa asyara at-tasyahhudu al-akhiru, yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini adalah rukun, maka dia sama dengan Fatihah. Jadi bacaan dia pun kena sama macam Fatihah. Maksud sama tu bukan baca alhamdulillah, maksud dia sama-sama kena mendengar kepada telinga dan kena jaga rukun-rukun dalam Fatihah, dalam tahiyat tersebut. Maksud dia apa? Tasydid dia kena jaga. At-tahiyat tu bukan at-tahiyat tu bukan tahiyat tu, ha bukan ha. Kan? Kena beza antara ha dengan ha. Tapi Ustaz Aiman bunyi macam sama je. Namanya Aiman ni memang pelik sikit suara dia. So jangan kira saya ni bukan ahli qiraat. Itulah kemampuan saya bacaan dia. Sampai tu guru saya kata, kau ni lidah Melayu habis, dia kata. Tak boleh nak jadi lidah Arab lah. Buat macam mana Allah dah cipta macam tu. Yang pakar-pakar qiraat ni insya-Allah dia lebih afsah, lebih fasih. Lalu kalau suruh saya jadi imam, saya pun susah sikit lah nak jadi imam. Bacaan saya nanti dia sebut tak fasih. Bacaan saya, sebab saya mampu saya banyak tu lah. Nak buat macam dah lah tak sedap, sumbang lah tu. Ar-rabi'a asyara, yang ke-14 al-qu'udu fihi, iaitu duduk ketika tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan berselawat ketika dia melakukan tasyahud akhir, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah as-salamu. As-sadisa asyara, as-salamu dan salam. Tambah satu lagi lupa. As-sabi'a asyara at-tartibu, iaitu tartib. Maksud tartib itu apa? Iaitu ikut rukun tersebut dari urutan-urutannya. Faham? Ada ustaz, saya pada baca kitab Fathul Qorib ke apa tak, katanya bukan 17, katanya lebih sedikit dari 17. Itu nama dia apa? Dia tak detailkan tama'ninah. Maksud dia kata tama'ninah pada setiap rukun dikira satu. Macam itulah. Itu adat, itu adalah khilaf lafzi yang tak perlu kita gaduh. Okey, sikit lagi nak habis ni. Sikit lagi kita habiskan an-niyatu faslun. An-niyatu salasu darajatin. Dah nak dekat pukul 10 dah. Semua orang nak kerja besok Ustaz. An-niyatu, adapun niat itu salasu darajatin, ada 3 derajat. In kanatis as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Kalau solat itu fardu, maka dia ada 3 benda yang wajib dia masukkan dalam niat. Pertama, qasdul fi'li, usolli. Yang kedua, ta'yin. Apa ta'yin itu? Az-zuhra lah. Yang ketiga, fardiyah, berarti usolli fardhu dhuhri. Ini adalah yang wajib bagi solat fardu. Solat maghrib, usolli fardhul maghribi. Wa in kanat nafilatan muakkatatan karatibatin aw dzati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Kalaulah dia adalah sunat yang muakkatah. Muakkatah itu apa? Yang berkaitan atau terikat dengan waktu. Contoh dia apa? Karatibatin, solat sunat rawatib. Bahasa Melayu nama dia solat sunat rawatib. Ini apa? Auzati sababin, atau sebab, ada sebab. Ada sebab tu apa? Contoh dia solat duha. Contoh dia kan? Solat duha contoh dia. Dalam hal ini wajaba qasdul fi'li, maka wajib dia qasdul fi'li, usolli. Nampak? Wa ta'yinu, dan ta'yin, usolli apa? Usolli zuhra, contoh dia. Contoh dia zuhra. Sunat dia apa? Tak perlu sebutlah. Kalau tak sebut usolli sunataz zuhri, boleh. Kalau usolli zuhra, jadi sunat ratib zuhur. Kerana dia sunat. Kalau fardu kena sebut ta'yin fardu. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, kalau dia sunat yang nafilah mutlaqah, murni mutlak sunat. Sunat mutlak ni apa? Sunat yang tidak ada, ialah mutlak, tak terikat dengan apa pun. Wajaba qasdul fi'li, faqad usolli Allahu akbar, dah sah. Sunat mutlak ni bila kita buat Ustaz? Solat mutlak ni bila kita buat Ustaz? Okey, contoh dia. Puan-puan pernah dengar tak? Atok-atok ke, dalam tarikat ke, tok guru
Kata, oh kita ini pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar 27, jom kita solat sunat 100 rakaat. Pernah dengar kan? Ada yang kata, oh haram tu buat bid'ah. Kerana apa? Kerana Rasul tak pernah bagi izin solat rawatib, solat raghaib namanya. Imam Nawawi kata hadis dalam Ihya itu maudhu', maka tak boleh buat solat raghaib, haram. Contoh dia dalam kitab Mughyatul Mustasyidin ada sebut, dan kitab I'anatul Talibin pun ada sebut. Betul. Tapi ulama sebut, contohnya apa? Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus ni orang Indonesia, belajar, lahir di Mekah, belajar di Mekah dan menjadi mufti Mekah. Dia karang kitab, nama dia Kanzun Najah wa Surur. Dia kata betul, jangan solat usolli sunnata lailatul qadri. Itu nama dia bid'ah. Rasulullah SAW tak pernah mengajar perkara tersebut. Dan kalau kita buat, kita jatuh dalam hal solat raghaib yang disebutkan tadi. Ya, tapi kerana itu malam yang afdal, contoh dia malam nisfu Syaban, kan malam yang afdal, bukankah kita disuruh untuk banyak melakukan ibadah? Betul. So ustaz, solat sunat apa yang patut saya buat? Solatlah sunat mutlak. Ini yang disebut. Ini disebut oleh Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab dia Kanzun Najah wa Surur. Maka kita solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak apa? Terserah. Sunat mutlak usolli Allahu Akbar, usolli rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Boleh. Buatlah sampai 100 kali. Jangankan 100, 200 kali pun nak buatlah. Ustaz, ini menyusahkan orang. Mana ada Rasul tak pernah kita solat banyak sampai macam ni. Dalam hadis mengatakan Rasulullah SAW kalau solat kaki dia sampai nak pecah. Ditanya oleh Aisyah, apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah aku ini seorang hamba yang paling banyak bersyukur? Takkanlah orang solat 2, 4 rakaat, 5 rakaat, 10 rakaat kaki dah pecah. Betul tak? Mungkin solat dia boleh 100 rakaat, boleh. Faham? Kita tak tahu berapa rakaat hadis tersebut. Atau mungkin 2 rakaat tapi dia baca habis tengah Al-Quran, contoh dia. Faham? So yang mana satu kita nak pakai? Inti dia ibadah itu sampai syadid. Faham? Sampai banyak. Sebab itulah ulama salah satunya Al-Laqnawi mengarang kitab bahawa memperbanyak ibadah bukanlah dikatakan bid'ah. So banyaklah ibadah kalau mampu. Kalau tak mampu, janganlah bebankan diri sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selesai. Janganlah gaduh. Tapi ada orang, ustaz, dia ni memang kalau solat tu setiap malam tahajud dia 100 rakaat. Alhamdulillah, dia boleh. Semoga satu saat kita kuatlah. Kalau anak cukup 6 rakaat saja. Kenapa? Sebab mampu dia 6. 6 apa? Iaitu solat sunat tahajud, solat sunat apa? Solat sunat tasbih, solat sunat dah habis. Faham? Dah habis. Yang lain saya habiskan dengan mutalaah, nak jawab soalan-soalan tuan-tuan ni. Tak ada waktu dah kecuali tengah malam. Itulah kerja dia, buka laptop, cari ibarat, baca, buka kitab. Itu je waktu yang ada. So tak apalah mutalaah. Faham? Itu tak ada masalah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang tak mampu, ustaz. Dia mampu apa? Bangun setengah jam sebelum subuh, solat 2 rakaat witir. Alhamdulillah. Faham? Daripada tak buat langsung. Ada yang tak buat langsung, ustaz. Dia boleh solat subuh tepat waktu, dah cukup. Alhamdulillah, masih solat subuh. Daripada tak bangun solat subuh. Ada ustaz, dia memang tak pernah solat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dia sembahyang subuh. Okey, selesai. Itu tak payah nak gaduh-gaduh. Al-fi'lu usolli. Apa yang dimaksud fi'li? Yang dimaksud dengan qasdul fi'li, al-fi'lu itu apa? Usolli. Atau nawaitu an usolliya. Kalau yang bahasa Melayu, sahaja aku solat. Itu je. Wa ta'yinu, ta'yin tu menentukan apa? Zuhran atau asran. Itu apa? Usolli zuhra, usolli az-zuhra, atau usolli zuhran. Contoh dia, sahaja aku solat zuhur. Wal fardiyah, dan fardiyah itu apa? Fardon, usolli fardha zuhri. Faslun syurutu takbiratul ihram, wallahu alam bisawab. Dah pukul 10. Okey, alhamdulillah kita dah habis pembahasan tentang ini, tentang niat. Insya-Allah minggu depan kita masuk syurutu takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihram. Okey, semoga insya-Allah boleh khatamlah sebelum 15 pertemuan ni, boleh khatam ni insya-Allah kalau kita istiqamah.
Semoga Allah beri kita istiqamah. Kalau ada soalan nanti hantar kepada AJK. InsyaAllah AJK hantar ke saya. Nanti saya cuba jawab semampu mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.